Sebab lazy eye ni sebenarnya secara ringkas je ramai yang telah miskonsep. Sebenarnya salah konsep dah. Sebab bila saya jumpa, setiap kali bila saya di praktis saya, bila saya check, contohnya ada seorang kanak-kanak ni, saya ingat, saya ambil contoh Afiq. So Afiq ni, dia ada beberapa masalah vision, pada masalah vision dia lah. So dia ni datang dengan sebab nak buat cermin mata. So bila buat cermin mata, saya pun masa tu test, dah bagi power dekat dia, cuba test cara yang terbaik, gunakan retinoskopi, gunakan kata secara manual, letakkan power untuk dia, dan kemudian kita minta dia baca balik VA. Contohnya chart yang macam ni lah. Ini saya baru buat untuk result optometris. So maksudnya setiap klien kita, dia akan dapat free. Nanti saya buat video lah, tentang benda ni. Sebab sebenarnya nak ajar macam mana nak guna juga. So dia pun baca lah huruf-huruf ni, panggil VA chart ataupun VA chart lah, saya panggil VA chart. Nak tengok ketajaman penglihatan dia, berapa tajam dia boleh melihat benda-benda yang kecil-kecil tu. So bila dia letak power, sepatutnya secara normalnya dia boleh nampak lah, boleh baca sampai bawah sebab power semua dah letak. Tetapi bila saya letakkan power yang terbaik sekali untuk dia, sebab kita compare beberapa teknik cek mata tu untuk letakkan power, bukan dengan komputer saja ataupun dengan respon dia. Kita juga guna teknik yang tak perlu dia respon, kita dapat tahu lebih kurang dalam 90% ketepatannya, yang hampir-hampir dengan power yang sebenar lah, sepatutnya boleh baca lah. Tetapi dia tak macam tu. So bila beritahu satu lagi, bila kita tengok balik kepada power dia, power dia sebelah dia ada power yang berbeza, yang amat sangat berbeza dengan mata yang kanan. So kiri ni power dia lebih tinggi, silau dia agak tinggi. Silau dia dekat 400 lebih. So bila 400 lebih ni, so bila seorang tu dia melihat, dia nampak perkara yang sangat berbeza lah. Maksudnya mata kanan ni nampak terang, nampak jelas, mata kiri ni tak seperti yang mata kanan. So bila berlaku ni dalam tempoh yang lama dalam hidup Afiq ni, so menyebabkan mata yang power yang banyak ni, yang tidak dibetulkan daripada awal, daripada masa dia yang sepatutnya masa dia kecil, dia sekarang umur 8 tahun. So maksudnya masa dia dapat power yang silau yang agak tinggi tak dibetulkan dengan cermin mata, menyebabkan power yang saya letak tu, walaupun saya letak kat mata kiri power dia yang terbaik sekali, yang sepatutnya dia boleh nampak jelas, dia tak boleh nampak jelas. Sekarang ni bukan masalah fizikal mata dia, sebab mata belah kiri dia, permukaan mata hitam dia, sebab ni dia panggil astigmatism lah. Permukaan mata hitam dia lebih lonjong ke depan. So maksudnya dia bukan jenis rata macam tu, dia lebih lonjong ke depan. So bila keadaan macam ni, cahaya masuk pun berselerak lah, tak terfokus dekat saraf yang sepatutnya, yang boleh bantu otak untuk dapat terima, oh nampak jelas. So otak tak dapat. So otak ni dia kata, aku tengok kau ni kan tak membantu pun untuk nak nampak jelas. So biar aku berkawan dengan mata yang kanan ni je. So dia sentiasa bergantung dengan mata yang kanan, menyebabkan otak ni semakin lama, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kata, buat apa nak bergantung kepada mata kiri. So makin lama makin jauh, makin jauh jarak dia, ataupun tak ada connection, makin kurang ataupun sangat bermasalah connection antara mata tu dengan otak. Walaupun telah diletakkan power. So sekarang ni bila dah letak power, sepatutnya kalau orang lain tengok nampak jelas, oh dah boleh nampak terang apa semua. Tapi kenapa masih tak boleh nampak? Kenapa bila nak baca carta ni, bila dah letak power pun dia masih boleh baca yang besar-besar saja? Kenapa? Sebab otak dah tak nak berkawan dengan mata yang ada masalah tu. Sebab dah lama ditinggalkan. So inilah keadaan digelarkan sebagai lazy eye. So lazy eye ni ada nama dia lain, amblyopia, dan kalau kita translate dalam bahasa kita ni, mata malas lah. Sebab tu bila dalam praktis saya, bila saya cerita dekat parents tentang masalah lazy eye, okey lah mereka dapat faham dan mereka pun rasa macam pernah dengar. Tetapi ada juga kes yang lain, kadang-kadang kes juling. So juling ni, dia boleh tutup sebelah ni, dia boleh baca. Kabel jelas, boleh baca, ada power, kita letak power. Bila tengok mata belah kiri pun, oh boleh baca sampai bawah.
Lepas tu bila buka dua-dua mata, sebelah mata lari. So belum cek mata lagi, sebab memang datang dengan fizikal mata yang lari, yang juling ni. Jadi yang parents pun kata, oh dia memang ada lazy eye, sebab tu dia nampak juling. Ini antara contohnya misconception bahawa juling mesti lazy eye. Tak semestinya. Bila saya test, dua-dua mata dia boleh baca sampai bawah, sini pun boleh baca sampai bawah, tetapi dia hanya menggunakan satu mata dalam keadaan dalam satu masa. So dia tak boleh nak gunakan dua-dua mata dia. So dia ada isu dengan eye teaming, ada isu macam mana nak fuse, nak gunakan dua-dua mata ni, nak gabungkan. Sebab kita kena faham ini melibatkan brain. Sebab kita melihat, kita perlu menghasilkan image 3D. Image 3D dia adalah image yang kita hasilkan, image yang baru. Mata kanan dapat image, mata kiri dapat image, kemudian digabungkan pada otak, menghasilkan image yang baru. So ini yang tak ada. Dia tak boleh buat. So antara cara nak buat dia dan adalah dengan kaedah-kaedah cermin rawatan dan juga dengan kaedah terapi. Itu yang the best punya. Okay, so maksudnya misconception antara lazy eye, adakah anak kita ni memang betul lazy eye atau adakah bukan lazy eye, ataupun kalau lazy eye pun apa sebenarnya yang terbaik lagi nak bantu, ataupun dah cuba pelbagai cara nak rawat tetapi tak berjaya juga, ataupun kita ni orang dewasa, adakah chances kita nak kembali pulih daripada lazy eye dan sebagainya. Nah inilah sebenarnya saya tulis, yang anda boleh tengok dekat link dekat bawah nanti. So saya banyak bincangkan tentang lazy eye ni supaya kita dapat secara ideanya kita lebih faham tentang lazy eye ni dan tidak tersalah konsep, supaya kita dapat bantu anak kita ini dengan lebih bagus, dengan pemahaman yang lebih baik, dengan cara rawatan yang lebih baik. So ni update daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Kalau anda ada soalan tentang lazy eye, sila komen dekat bawah ataupun klik link dekat bawah. Ada ruang untuk tim saya tengok atau saya sendiri akan tengok nanti. Dan kalau ada soalan, insya-Allah saya akan jawab dalam video yang akan datang. So terima kasih kerana menonton. So jumpa lagi dalam video yang akan datang, dalam update yang akan datang. Bye.